perkembangan banjir di seluruh negara menuntut perhatian kita semua. Di mana hujan lebat berterusan telah menyebabkan banjir berlaku di Sarawak, Sabah dan Johor pada awal pagi Rabu, di mana saya merujuk kepada portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Seramai 6,555 mangsa di seluruh negara dan ini melibatkan 1,930 keluarga, melibatkan 3 buah negeri dan 68 pusat pemindahan sementara telah dibuka. Paling teruk terjejas pada ketika inilah negeri Johor. Kemaskini beberapa minit yang lepas daripada portal bencana JKM ini mendapati bahawa 60 pusat pemindahan sementara telah dibuka. Ini melibatkan 5,787 mangsa daripada 1,690 keluarga. Ini daripada beberapa daerah. Di Sarawak ada 6 pusat pemindahan sementara dibuka dan di Sabah ada 2 pusat pemindahan yang dibuka. Ini melibatkan keseluruhan lebih 6,000 mangsa di seluruh negara ataupun di 3 buah negeri ini. Tetapi perhatian perlu diberikan di negeri Johor apabila 60 pusat pemindahan sementara dibuka dan juga mangsa yang juga didaftarkan juga meningkat dengan begitu drastiknya. Pada jam 12 tadi sekitar 2,000 mangsa sahaja, tetapi pada kurang dalam sejam ini 5,787 mangsa telah didaftarkan di 60 pusat pemindahan sementara. Saya terus saja bersama dengan Wakil Astro Awani di Johor, iaitu wartawan yang cuba untuk ke lokasi kejadian banjir, iaitu Muhammad Aiman Hakim, Wakil Astro Awani Johor. Aiman, kalau dapat diberikan situasi terkini banjir di negeri Johor pada ketika ini, adakah hujan masih lagi turun dan berapa teruk ataupun berapa banyak kawasan dan juga jalan-jalan yang terputus setakat tengah hari ini? Baik, terima kasih Zul. Jadi memang pada ketika ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke Bandar Kota Tinggi, yang mana kalau saya nak ceritakan kepada semua, jalan yang membawa saya ke Bandar Kota Tinggi ini sebenarnya dah terputus di bahagian hadapan jambatan, yang mana umum mengetahui bahawa jambatan Kota Tinggi ini merupakan satu landscape yang sinonim di Kota Tinggi. Dan bila saya sebut mengenai jambatan ini, mereka orang ramai pun sudah tahu bahawa ketinggian paras jambatan ini sebenarnya cukup tinggi untuk kita mengelakkan daripada berlakunya banjir. Dan di situlah saya berada sebenarnya, Ihsan. Saya berada di betul-betul atas jambatan dan di hadapan dan di belakang saya, maksudnya di depan jambatan itu banjir, saya tak dapat lepas. Belakang pun ada banjir yang menyebabkan saya tak dapat lepas juga. Dan ini membayangkan bahawa saya boleh katakan terkandaslah di tengah-tengah jambatan ini. Dan persoalan Ihsan, persoalan Zulfikri tanya tadi mengenai adakah masih hujan, jawapan dia tidak lagi hujan sebenarnya. Dan ini berdasarkan temubual saya buat bersama dengan mereka-mereka dan mangsa-mangsa lainnya juga berada di atas jambatan ini. Sebenarnya ada ramai orang ke atas jambatan ini. Mereka memaklumkan bahawa sejak daripada tengah hari tadi hujan dah mula turun dengan berkurangan dan daripada renyai-renyai, dan sekarang pun dah mula kembali cerah. Tetapi difahamkan penduduk-penduduk di sini memaklumkan bahawa ada sebilangan kawasan di Kota Tinggi ini masih lagi terjejas banjir. Dan sebagai contoh, Bandar Kota Tinggi ini memang dah walaupun saya tidak katakan ingin ditenggelami air, tetapi pusat bandar di Kota Tinggi ini kebanyakan daripada kedai-kedainya sudah pun dimasuki air dan banyak kedai tidak boleh beroperasi dan hanya anggota-anggota menyelamat sahaja yang boleh meneruskan perjalanan ke bandar kota ini. Jadi saya masih lagi menunggu queue dan isyarat untuk membenarkan kenderaan kami, petugas media ini, dapat melepasi bandar Kota Tinggi ini. Zulfikri. Aiman, barisan ataupun warga media adalah barisan harapan untuk bertanyakan soalan kepada penguatkuasa dan juga mereka yang bekerja dan juga bertikus lumus untuk menyelamatkan dan juga bekerja ketika banjir ini. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Kami mendapat banyak gambar di Kulai, di Caah dan juga malah di Baca Pahat pun juga air sudah naik, dan juga ada di beberapa daerah-daerah tertentu air naik sehingga setinggi bumbung. Justru apa informasi yang diketahui oleh pihak media, khususnya wakil-wakil media di Johor buat ketika ini? Bagaimana keselarasan komunikasi dilakukan pada ketika ini? Baik Zul, terima kasih. Jadi memang umum mengetahui bahawa sekarang ni ada 6 buah daerah yang terjejas banjir, dan ini melibatkan juga Segamat, Keluang, Kota Tinggi yang saya berada ketika ini, Johor Bahru, Pontian dan juga Kulai. Yang mana kalau saya boleh katakan penyelarasan usaha-usaha membantu mangsa-mangsa banjir ini dilaksanakan oleh beberapa agensi yang terlibat. Yang mana saya boleh katakan antaranya adalah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Rela,
polis dan sebagainya. Dan agensi ini saya difahamkan berdasarkan laporan yang saya terima daripada rakan setugas saya di daerah seberang, contohnya di daerah Kluang yang mana merekodkan jumlah mangsa yang tertinggi pada ketika ini. Walaupun jumlah mangsanya tertinggi, Zul, tetapi alhamdulillah kesemua mangsa yang terlibat telah pun ditempatkan di kawasan yang lebih selamat ataupun mereka ini telah dibawa ke pusat pemindahan sementara dan individu ataupun pihak yang bertanggungjawab menguruskan perkara ini adalah seperti agensi yang saya katakan tadi dan urusan dan juga penyelarasan antara agensi-agensi ini dalam melaksanakan usaha menyelamat mangsa yang terlibat ini saya katakan boleh berjalan dengan lancar kerana kita tahu tahun lepas di hujung tahun juga Johor terlibat dengan banjir. Jadi ini sedikit sebanyak dapat memberikan mereka gambaran tentang apa persiapan mereka yang perlu mereka lakukan sekiranya banjir ini berlaku lebih buruk dan inilah termasuklah persediaan menyediakan bot, persiapan untuk bergerak lebih awal dan mengkoordinasikan pasukan-pasukan mereka untuk turun ke kawasan yang lebih dalam dan bagi melaksanakan operasi menyelamat. Zul. Okey Aiman, saya harap Aiman dapat tidak terus terkandas di Kota Tinggi itu dan harapnya semua keadaan baik dan harap dapat memberikan perkembangan terkini dari masa ke masa berkenaan situasi banjir di negeri Johor pada ketika ini. Saya ingin bersama dengan seorang lagi seorang lagi mangsa banjir pada ketika ini iaitu penduduk Segamat iaitu Said Azrul Afandi, Said Rahmat. Azrul, kalau sudah bersama saya di talian, Azrul mungkin dapat gambarkan adakah keadaan rumah Azrul terjejas teruk akibat banjir dan juga bagaimana kalau dapat diperincikan di mana berada sekarang dan juga bagaimana situasi dia? Okey, sekarang saya berada di Segamat Johor. Okey, keadaan di Bandar Segamat dalam situasi berjaga-jagalah. Paras air di Jabatan Sungai Segamat sudah di atas paras berjaga-jaga. Maksudnya hampir kepada bahaya lah. Okey. Dan Azul sempat melihat bagaimana keadaan orang kampung, saudara mara, rakan-rakan bagaimana? Adakah mereka sudah dipindahkan ataupun mereka menunggu bantuan ataupun bagaimana? Apa cerita di WhatsApp group dan sebagainya? Ada di macam di Kampung Jabi, Segamat Johor, ada kawasan yang sudah digelami banjir. Macam tadi saya sempat ke Sungai Gatum Labis, Segamat. Ada kawan-kawan saya sudah ditempatkan di kawasan perpindahan banjir. Ada masa-masa banjir di kalangan kawan-kawan saya sudah ke pendapatan banjir, Tuan. Azrul, ada juga gambar yang kita dapat di Caah dekat Labis. Kalau ikutkan paras air ni je begitu tinggi. Ada yang meminta bantuan di atas rumah dan sebagainya. Jadi bagaimana Azrul dapat gambarkan situasi banjir khususnya di daerah Segamat, di Labis, di Caah tu bagaimana? Gambaran saya, kalau hujan berterusan 2-3 hari lagi, saya rasa keadaan lebih teruk lah. Sebab Caah dengan Labis saya jarang kawasan tu teruk macam ni. Berapa lama hujan Azrul kalau kita dapat faham Azrul? Berapa lama hujan daripada malam tadi? Itu berapa lama? Adakah hujannya lebat berapa jam tu agaknya? Ikutkan dah 3 hari campur hari ni hujan lebat. Dan setakat ni pasukan penyelamat dan juga proses untuk perpindahan dilakukan dengan baik ya Azrul buat setakat ni? Bahawa masa ni semua alhamdulillah saya tengok semua JKR, JPS semua bergerak, semua trafik tadi alhamdulillah. Tadi saya bersama dengan Aiman. Aiman kata kalau kat Kota Tinggi tu hujan dah berhenti, tapi kalau kawasan di Segamat macam mana pada ketika ni? Dia masih lebat sepanjang masa lebat sekarang. Dan keadaan hujan lebat tu sama seperti beberapa jam yang lepas. Memang konsisten lebat. Betul, daripada semalam Tuan. Lebat. Okey Azrul, apa yang diharapkan pada ketika ini? Kalau daripada segi perpindahan, adakah semuanya rakan-rakan, saudara mara ataupun yang kenalan-kenalan tu adakah semuanya berjalan dengan lancar ataupun ada yang perlukan bantuan yang bagaimana untuk diselamatkan? Buat masa ini alhamdulillah dia macam terancang lah, teratur. Alhamdulillah saya tengok sebab dia pengalaman ya. Apa pengalaman tu yang memudahkan proses pemindahan buat kali ini Azrul? Sebab baru bulan lepas Raya Cina dah alami banjir dah. So masih barulah benda tu lagi. Maksudnya sebulan lepas dah banjir dah?
Masa Raya Cina tu dah banjir dah. Hujan. So masih baru lagi lah, betul ni terjadi lagi lah. Okey, Azrul, akhirnya nanti apa yang diharapkan, mungkin pesanan kepada rakan-rakan yang menghadapi dan juga ditimpa musibah banjir ini, apa yang ingin disampaikan kepada mereka dan juga bagaimana pentingnya untuk kita menyelamatkan dokumen, menyelamatkan diri dan juga berpindah ke kawasan pemindahan sementara dengan secepat mungkin. Apa yang mungkin Azrul dapat katakan kepada mereka? Kepada kawasan kawasan yang biasa mengalami banjir tu, saya harap mereka sentiasa berjaga-jaga dan berwaspada lah. Kalau ikut arahan penguatkuasa lah, kalau dia harus dipindahkan, dia kena ikut lah. So kepada masyarakat tu yang nak tengok air tu, berhati-hatilah. Itu pesanan saya lah, sebab kita tak jangka benda ni. Dan juga air tu makin lama makin naik, Azrul. Yes, betul. Okey Azrul, terima kasih kerana berkongsikan cerita dan juga kita harapkan nanti kita dapat berkomunikasi lagi untuk kita berkongsikan gambar dan juga visual-visual terkini khususnya dari lokasi-lokasi yang lebih spesifik. Itu dia saudara Syed Azrul Afandi Syed Rahmat, merupakan salah seorang mangsa banjir di Segamat. Beliau mengatakan bahawa situasi di daerah itu masih lagi hujan pada ketika ini dan terkini setakat beberapa minit lepas Johor mencatatkan jumlah mangsa banjir yang tertinggi di mana lebih 60 pusat pemindahan sementara dibuka dan ini melibatkan 5,787 mangsa. Ini akan kami bawakan perkembangan dari masa ke masa.